Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaberi sekalian. Patutlah anak dan papa duk sibuk mainkan mimpi Tunku Raja di berjumpa Rasulullah tu kan? Supaya mereka ini nak tutup isu ini sebenarnya. Isu yang sangat-sangat besar sampai mengalahkan isu Fashion Valley rugi sampai 44 juta ringgit. Isu apa tu agak-agaknya? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang anak-anak papa, para penyokong kerajaan perpaduan madani ini, setro-setro mereka ini memang cukup pandai mengalihkan isu. Divert isu. Kita nak cerita pasal ini, dia cerita pasal benda lain. Sebagai contohnya, kita dah duk bongkar berkenaan dengan pemecatan pengurus besar Nafas yang didakwa salah guna dana dan juga Nafas telah memberikan dana kepada program politik menteri. Tengok-tengok mereka duk buka pasal isu skandal baja 1.8 bilion. Sama juga ketika pembentangan bajet, kita nak sembang dah pasal perluasan cukai, pasal penarikan subsidi non-95 yang bakal diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun depan. Tengok-tengok mereka duk pusing pasal T15. Banyak lagi lah sebenarnya kalau kita nak ceritakan. Dan kali ini memang tidak berbeza tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka duk mainkan tentang isu mimpi Rasulullah oleh Tuan Guru Hajadi. Kan baru-baru ni kan Tuan Guru Hajadi ada cerita tentang beliau telah mimpi Rasulullah dekat Istimewa Tawi sebagainya kan. Mereka duk mainkan tentang isu itu. Semua duk komen pasal isu itu. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka sebenarnya memainkan isu itu untuk menutup satu isu yang sebenarnya sangat-sangat besar melibatkan sebuah entiti yang berada direct di bawah PMO, Pejabat Perdana Menteri. Iaitulah isu yang melibatkan pelaburan hartanah berhad. PHB ini tuan-tuan dan puan sekalian merupakan satu JLC yang berada di bawah seliaan langsung oleh PMO. Dan baru-baru ini, kisah pasal PHB ini meletus apabila telah terbongkar mereka telah memberikan bonus sebanyak RM210,000 kepada salah seorang eksekutif mereka walaupun tak capai KPI. KPI yang dicapai cubalah 42% saja, tak langsung mencapai KPI yang telah ditetapkan untuk membolehkan beliau mendapatkan bonus sebanyak itu. Tetapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut tuan-tuan dan puan sekalian, kita tonton dahulu pembentangan dan juga pertanyaan yang telah dikemukakan oleh ahli Parlimen Masjid Tanah yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa kira-kira khas Parlimen iaitu Datuk Mas M. Yati Syamsuddin berkenaan dengan hal PHB ini. Jom tonton video ini. Masih lagi tentang tata kelola. Izinkan saya menyentuh tentang pelaburan hartanah berhad yang perlu perhatian segera oleh pihak kerajaan. Terdapat beberapa penjelasan yang saya inginkan. Pertamanya berkenaan dengan pemberian special payment kepada CEO PHB bernilai RM210,000 walaupun KPI hanya mencapai 42%. Apakah justifikasinya? Yang kedua berkenaan dengan tajaan ke Bali 200 orang kaki tangan. Bagus, nak menghargai kaki tangan kita, bagus. Ini patut diikuti oleh ramai majikan. Tetapi dalam keadaan ekonomi syarikat yang mencabar, mereka boleh mengadakan pencucian mewah untuk semua, tapi dah dibatalkan apabila mereka cerita itu meletus di dalam sosial media. Dan berkenaan dengan isu penajaan majlis makan malam alumni sekolah yang mana CEO adalah alumni kepada sekolah yang terbabit dan menaja RM50,000. Ada kepentingan di situ. Kita punya annual dinner program lah, adakan cabutan bertuah. Dan alhamdulillah sambutan agak memberansangkan. Dan juga saya mengambil kesempatan ini untuk memberi penghargaan kepada penaja utama kita, Pelaburan Hartanah Berhad, yang menjadi penaja utama dalam majlis makan malam kali di situ. Jadi saya harap ianya dapat dijawab. Dan saya rasa itu saja. Yang paling penting, sebagaimana Yang Berhormat sebelum saya bercakap tentang tata kelola yang balik good governance, dan juga kita nak tengok duit rakyat ini haruslah dibelanjakan dengan baik dan bukannya sembrono saja, yang harus dipikul oleh semua yang diberikan amanah dan tanggungjawab. Melalui video itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Mas M. Yati telah bertanyakan 3 soalan berkaitan dengan PHB yang perlu jawapan segera daripada pejabat Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri itu sendiri. Yang pertama sudah tentulah berkenaan dengan pemberian bonus sebanyak RM210,000 itu, which is itu merupakan bonus 3 bulan. Eksekutif itu gajinya RM70,000 sebulan. Bermaksud dia dapat bonus 3 bulan gaji, tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam pada KPI langsung tak dicapai. Even tak sampai separuh pun sebenarnya. Memang sangat-sangat luar biasa. Kaya JLC yang satu ni punya ya. Soalan kedua yang ditanyakan oleh YB Mas M. Yati ialah berkenaan dengan tajaan 200 orang kaki tangan PHB
untuk bercuti dekat Bali. Dalam keadaan kerajaan kata nak berjimat cermat lah, nak mengurangkan defisit fiskal lah, nak mengurangkan perbelanjaan lah, tarik subsidi itu, tarik subsidi ini, itu macam-macam lah. Segala benda berkenaan rakyat ditarik. Tengok-tengok boleh pula JLC bawah PMO ini pergi belanja 200 orang kaki tangan je untuk bercuti dekat Bali. Tapi benda tu tak jadilah sebab bila benda tu kecoh dekat social media, mereka backtrack, tarik diri, tak nak lah, U-turn, diorang tak nak buat lah benda tu, diorang tak nak pergi Bali sebagainya. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga yang dibangkitkan oleh Wabi Wasliati ialah berkenaan dengan tajaan berjumlah RM50,000 dana PHB untuk sebuah program alumni sekolah. Which is benda ini memang merupakan conflict of interest. Adakah benda ini melalui perbincangan kabinet dan sebagainya, ataupun memang CEO itu atau orang yang menaja itu just ambil saja duit PHB bagi dekat sekolah itu tanpa perbincangan dan bermacam lagi. Jadi kata Mas Emiati, benda-benda ini sepatutnya tak berlaku. Sebab yang penting sekarang ini ialah Perdana Menteri dok kata pasal nak tata kelola yang bagus, nak tata kelola yang hebat dan macam-macam lagi. Tengok-tengok apa yang dipamerkan oleh PHB ini jauh daripada good governance yang bagus. Jauh daripada tata kelola yang sepatutnya diamalkan oleh mana-mana syarikat, mana-mana pertubuhan, mana-mana badan yang ada kaitan dengan kerajaan. Tetapi kisah pasal PHB ini tuan-tuan sekalian sebenarnya dah lama dah. Sejak bulan Jun dulu sebenarnya memang berlaku skandal berkenaan dengan PHB ini. Di mana terdapat satu whistleblower yang telah mendedahkan salah seorang pegawai tertinggi PHB ini ada melakukan penyelewengan dana. Sehinggalah pegawai tersebut dipanggil oleh SPRM untuk diambil keterangannya. Cuma sampai sekarang tak ada apa-apa update lagi lah berkenaan hal tu. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, si whistleblower itu pula telah dibocorkan maklumatnya oleh pihak-pihak yang tertentu yang berada di dalam PHB sehingga menyebabkan keselamatan beliau menjadi terancam. Of course lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kau jibam tentang seseorang yang menyalahgunakan kuasa, yang melakukan kesalahan, di mana orang itu lagi tinggi pangkat dari engkau tu kerja bawah dia, benda itu berisiko lah. Tetapi tindakan si whistleblower itu betul. Sebab memang dalam mana-mana GLC ke syarikat ke apa-apa ke, akan ada satu akta untuk melindungi whistleblower bagi menjamin ketelusan dan juga menjamin syarikat itu tidak diselewengkan dan sebagainya. Tengok-tengok, ada beberapa pihak dalam PHB telah mendedahkan identiti si whistleblower itu sehingga menyebabkan beliau menjadi terancam, keselamatan beliau itu tidak terjamin lagi dan sebagainya serta mungkin dipulaukan oleh rakan-rakan syarikat beliau. Jadi, beliau ini yang juga merupakan bekas Ketua Unit Integriti dan Governance Pelaburan Hartanah Berhad telah bertindak menyaman PHB sebanyak 10 juta ringgit kerana gagal melindungi para pemberi maklumat seperti mana yang telah berlaku. Benda ini tuan-tuan sekalian berlaku pada bulan September baru-baru ini. Jadinya tuan-tuan dan sekalian, skandal PHB ini sebenarnya sangat besar tau. Dan menurut info yang saya dapat, sebenarnya ini merupakan tip of the iceberg sebenarnya. Ada banyak lagi isu berkaitan dengan PHB ini seperti pelaburan mereka yang rugi, penjualan aset yang tidak betul dan macam-macam lagi lah yang memang tunggu masa saja bakal didedahkan satu persatu oleh pihak-pihak yang terlibat insya-Allah. Jadi apa-apa pun kita stay tune, tengok apakah jawapan Perdana Menteri berkenaan hal ini. Tetapi menyebut tentang jawapan Perdana Menteri, tengok-tengok si Fahmi Fadil iaitu jurucakap kerajaan, dia kata, saya akan maklumkan pada Perdana Menteri lah tentang hal ini. Benda tak masuk dalam mesyuarat kabinet dan macam-macam lagi. Kenapa kau nak maklum pula? Benda ini, GLC PHB ini berada directly bawah PMO. Takkanlah Perdana Menteri tak tahu kot. Dalam sekarang Perdana Menteri ini tengah berada dekat luar negara. Tiba-tiba pula keluar sebulan. Tak nak jawab soalan-soalan berkaitan dengan bajet agaknya. Takut nak jawab grill berkaitan dengan bajet. Dia pun pergi melancong sebulan keluar negara. Jom pergi China lah, itu ini sebagainya kan. Wallahu'alam bisawab. Tetapi itulah tuan sekalian. Tak kira macam mana anak papa cuba untuk sembunyikan perkara ini, divert isu itu, divert isu ini sebagainya. Kita kena kembangkan betul-betul isu PHB ini. Sebab apa? Sebab ini melibatkan tata kelola yang ke laut yang berada di bawah directly PMO, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tuntut jawapan daripada pejabat Perdana Menteri. Kita tuntut jawapan daripada Perdana Menteri berhubung dengan hal ini, insya-Allah. Jangan nanti mereka bagi jawapan, kerajaan ni kan kerajaan kami. Ikut seperti kami lah nak buat apa pun kan. Kami nak bagi bonus sampai RM210,000 ke, kami nak orang kata apa belanja orang pergi Bali ke, kami nak belanja alumni sampai beratus ribu ringgit ke. Ikut hati kami lah kan. Ini kerajaan kami, pandai-pandai kami lah. Hai, manalah tahu. Kok kalau mereka ini guna skis Amazon ke? Masak kau macam ni.
Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.